warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir terkesan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis ke-57. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma qala iltaqa Abdullah bin Umar wal Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhum ala al-marwah fatahaddatha thumma madha Abdullah bin Umar wa baqiya thumma madha Abdullah bin Amru wa baqiya Abdullah bin Umar yabki faqala lahu rajulun ma yubkika ya Aba Abdurrahman qala hadza ya'ni Abdullah bin Amru za'ama annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana fi qalbihi mithqala habbah min kibrin akabbahu Allahu liwajhihi fin nar. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wa rijaluhu rijal sahih Majma' az-Zawaid. Hazrat Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berkata bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As telah bertemu di atas Bukit Marwah. Mereka berdua berbual-bual beberapa lama. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Amru meninggalkan tempat itu. Sayyidina Abdullah bin Umar masih berada di situ dalam keadaan menangis. Seorang lelaki bertanya kepadanya, "Wahai Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, apakah yang menyebabkan kamu menangis?" Beliau menjawab, lelaki itu, yakni Sayyidina Abdullah bin Amru, memberitahu saya bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ada dalam hatinya sifat takabur walaupun seberat bijirin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghumbankannya ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup. Musnad Ahmad, Tabrani, Majma' az-Zawaid. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir terkesan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abi Salamah ni dia bukan sahabat. Abi Salamah, kalau nama Abi Salamah ni banyak nama zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Tapi kalau kita tengok sini namanya Abi Salamah. Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Maksudnya Abi Salamah ni ialah anak Abdurrahman bin Auf. Dia bukan sahabat, dia merupakan tabi'in. Yang mana dia melewatkan hadis ini daripada ayah dia, yang terkenal, iaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni siapa tak kenal, Al-Mubashshiruna bil Jannah, yang Nabi berikan berita gembira merupakan ahli syurga, antara businessman di Madinah, yang mana apabila kalau dia punya balik daripada bisnes itu, maka bumi Madinah tu akan berasap disebabkan turab, debu-debu Madinah tu akan naik. Banyaknya unta dan binatang-binatang dan keuntungan yang dibawa balik oleh Abdurrahman bin Auf. Tu orang yang hebatlah, businessman. Hadis ini dijawabkan oleh anak dia, Abi Salamah. Abi Salamah ni ada ulama kata dia lahir dalam 20 Hijrah. Kalau 20 Hijrah tu maksudnya Nabi dah wafat lah. Nabi wafat 10-11 Hijrah, dia lahir 20, ada kata 22 Hijrah. Dia meninggal lebih kurang dalam 93-94 Hijrah. Lebih kurang umur dalam 70 tahun. Abu Salamah ni dia terkenal
sebagai salah seorang fuqaha Madinah. Kalau Madinah ni dia disebut fuqaha as-sab'ah. Ada 7 orang ulama-ulama faqih fuqaha Madinah. Jadi dia salah seorang daripada orang yang dirujuk. Kalau disebut Abi Salamah ni dikatakan lautan ilmu dia tu punya hebat dia tu. Jadi dalam hadis ni Abi Salamah ni dia meriwayatkan daripada nama Abi Salamah ni. Jadi dia tabi'in, dia meriwayatkan, dia menceritakan bahawa iltaqa Abdullah bin Umar, dua orang sahabat Nabi. Dia menceritakan maksudnya dia ada pada ketika itu. Dia ada pada ketika itu ketika mana berada di Mekah. Dekat mana tempat dia? Kalau tuan-tuan pergi buat umrah, buat haji, ada nama dia Bukit Safa, ada Bukit Marwah. Ni dalam hadis ini disebut dekat Bukit Marwah. Jadi ketika itu Abi Salamah dia berada dekat Bukit Marwah dan dia bersama dengan para sahabat. Dua orang sahabat. Siapa dia? Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Satu anak Sayyidina Umar, satu anak Amr bin Al-As. Dua-dua nama dia Abdullah. Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Umar. Dua-dua orang hebat yang dah banyak kali kita sebut nama ini. Orang hebat. Jadi mereka ni berdua bertemu dekat Bukit Safa. Kemudian fatahaddasa, duduk sembang-sembang dua orang sahabat ni. Jadi bila dua orang sahabat duduk sembang-sembang, pastilah setiap sahabat kibar minas sahabat ni, dia orang ni ada pengikut. Sahabat ni Abdullah bin Umar ada pengikut dia, Abdullah bin Amr bin Al-As pun ada pengikutnya. Jadi mereka ni mungkin baru habis sa'i Safa Marwah. Dekat Marwah ni biasanya dia mula orang sa'i daripada Safa, berakhir dekat Marwah. Jadi duduk kat Bukit Marwah, gamaknya baru lepas habis tahallul lah kat situ. Duduk sembang-sembang dua orang sahabat ni sambil-sambil yang lain pun masa tu adalah pengikut masing-masing. Tabi'in yang duduk sekali, di antaranya lah Abu Salamah, anak kepada Abdurrahman bin Auf. Dengar para sahabat ni bersembang, duduk bincang-bincang. Kemudian dah berbincang-bincang itu, kata Abi Salamah, summa mata Abdullah bin Amr. Dah sembang tu, kemudian selesai bersembang, Abdullah bin Amr, anak Amr Al-As ni pun jalan dia. Dia minta diri, dia pun jalan. Wa baqiya Abdullah bin Umar, yang mana pada ketika itu yang tinggal seorang je lah, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Yang mana pada ketika itu kata Abi Salamah, ia pergi. Dia nampak anak Sayyidina Umar ni sedang menangis. Duk menangis aja, lepas sembang-sembang jadi menangis. Bukan gembira, jadi menangis. Kemudian faqala rajul, tiba-tiba salah seorang pengikut kat situ, dia bertanya kepada anak Sayyidina Umar yang nama Abdullah ni, ma yubkika ya Aba Abdurrahman, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abdullah, wahai Aba Abdurrahman? Itu panggilan dia. Dia kata, qala hadza ya'ni Abdullah bin Amr. Dia menceritakan bahawa anak Sayyidina Umar ni, dia menceritakan bahawa Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan kepadanya bahawa dia mendengar daripada Nabi SAW mengatakan, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Sesiapa kata Abdullah bin Amr bin Al-As ni, sesiapa yang ada dalam hatinya misqal habbah, sebesar sebiji sawi dalam hatinya sifat kibrun, sifat takabur, akabbahullahu liwajhi finnar, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghumbankan orang tersebut ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup. Allahu Rabbi. Bila kita dengar ni, maksudnya kita boleh faham dekat sini dalam hadis yang diriwayatkan ini, bahawa orang-orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni, dia tak ada sifat takabur, sifat sombong, sifat riak dalam diri dia. Hati dia merupakan hati yang bersih. Sebesar sebiji sawi pun tak ada sifat takabur, sifat sombong, sifat riak, sifat-sifat yang mazmumah tak ada. Jadi kita boleh faham bahawa penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala ni, orang ni baik-baik, dia tak ada penyakit. Jadi kita kena tengoklah hati kita masing-masing ada tak penyakit takabur, penyakit sombong, penyakit riak, sum'ah dalam diri kita, penyakit yang buruk-buruk.
Kalau kita tengok kita pada hari ni, PM kita tak dapat lagi ya. Belum lagi ya. Masih PM tepi lagi ya. Kita tengok dalam grup-grup WhatsApp lah, saya tengok orang kita lah, dia yalah, bila dia orang ni yang masing-masing bertanding ni, masing-masing akan cerita buruk orang tu, masing-masing akan cerita mendatangkan kelemahan pihak orang lain. Dari sudut dia bertanding, ialah dia nak tunjuk orang lemah supaya dia kuat, orang sokong dia kan. Dia yang bertanding. Kita ni yang masyarakat orang awam. Jadi kita ni perbuatan mereka itu membina sifat buruk dalam diri kita. Betul. Tengok kalau saya tengok grup-grup WhatsApp tu, ada yang adik-beradik baik, okey je, tapi sebab pilihan raya ni jadi bergaduh. Betul. Laki bini bergaduh, kawan-kawan bergaduh. Kau tidak okey, baik, sembang elok semua tu, tapi disebabkan pilihan raya tu jadi yang rapat jadi renggang, penyakit. Dia menanamkan sifat mazmumah pada orang awam. Kita orang awam tu, siapa cerdik pandai, dia recap dengan baik, dia boleh ambil benda tu dalam bentuk yang positif, it's okay, tak ada masalah, dia tak berasa apa-apa, relax. Tapi orang awam kebanyakannya dia merosakkan hati orang awam. Jadi benci, jadi baik, jadi bergaduh, jadi renggang. Elok hubungan tu dibina dengan baik sebabkan idea-idea yang diketengahkan itu orang jadi Allahu Rabbi. Sedangkan kita nak bina. Kalau kita tengok hadis ni, nak buang sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Jadi perkara-perkara begini bila kita berdepan tu, kita kena nilai nilaian pertama, nilaian kedua, banyak benda yang perlu kita tapis lah untuk kita faham, kita terima dan sebagainya. InsyaAllah kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.